Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bertemu kembali kita dalam siri pelajaran subjek pendidikan syariah Islamiah. Pada hari ini, Ustaz akan membicarakan berkenaan beberapa perkara. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan sejarah perundangan Islam di Malaysia. Jadi, bagaimana keadaan undang-undang dan perundangan Islam di Malaysia sebelum ini? Kita akan ketahui pada siri kali ini. Nantikan. Para pelajar yang Ustaz kasih sekalian, pada abad ke-15, Melaka telah mula mendapat perhatian para pedagang seluruh dunia kerana lokasinya yang sangat strategik dan terlindung daripada tiupan angin monsun. Ia juga terkenal sebagai pusat penyebaran Islam. Bahkan pada ketika itu, Melaka digelar sebagai Serambi Mekah. Banyak masjid surau dibina dan diwujudkan untuk mempelajari ilmu agama. Baik, sebelum penjajahan, undang-undang di Melaka ketika itu dikenali sebagai Hukum Qanun. Hukum Qanun Melaka ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama, undang-undang perkahwinan. Maka dalam undang-undang ini dinyatakan seperti undang-undang tentang hal ehwal berkaitan perwalian. Ada wali mujbir, ada wali hakim dan sebagainya. Wali kepada siapa? Wali kepada pengantin perempuan. Dan syarat sah seperti sirah, hijab dan qabul, hukum syarat sah saksi dalam perkahwinan dan sebagainya. Yang kedua, Undang-undang Muamalat. Yang kedua, Undang-undang Muamalat. Disebutkan beberapa perkara yang terkandung dalam fasal ini berkenaan dengan pengharaman riba, rukun jual beli, syarat jual beli, khiyar, masalah bankrupt dan sebagainya. Yang ketiga, Undang-undang Acara Keterangan Islam. Iaitu peraturan yang menerangkan tentang ikrar, cara-cara pemeriksaan terhadap saksi serta perakuan sumpah. Dan yang keempat, Undang-Undang Jinayah. Peraturan yang menyatakan tentang apa? Tentang hukuman hudud, hukuman qisas dan sebagainya. Kesimpulannya, hukum Qanun Melaka ketika itu merupakan hukum Islam yang telah dilaksanakan di Melaka dan menjadi ikutan oleh negeri-negeri selain daripada Melaka, seperti negeri Pahang, Kedah dan Perak. Para pelajar, apabila penjajah Inggeris datang ke tanah Melayu pada tahun 1786 di Pulau Pinang, sedikit sebanyak telah mengganggu sistem perundangan Islam ketika itu. Kedatangan mereka telah mengubah corak perundangan di negeri-negeri lain di tanah Melayu ketika itu. Penjajah Inggeris telah berjaya menghadkan pelaksanaan undang-undang Islam, antaranya yang pertama, meluluskan Piagam Keadilan pada tahun 1885, 1826 dan 1807. Itu yang pertama. Yang kedua, Perjanjian Pangkor tahun 1874. Dan yang ketiga, menubuhkan Ordinan Mahkamah pada tahun 1948. Dan yang terakhir, yang keempat, mewujudkan enakmen Undang-Undang Sosial pada tahun 1937, 1951 dan pada tahun 1955. Melalui enakmen yang dibentuk oleh pihak Inggeris ini,
berdasarkan undang-undang yang diperuntukkan, mahkamah di tanah Melayu seharusnya menerima pakai peraturan equity yang dipanggil equity ataupun dalam bahasanya rules of equity sebagaimana yang telah digunakan di England pada tahun 1956. Pelaksanaan ini diteruskan perluasannya sehingga ke negeri Sabah dan Sarawak. Jelasnya para pelajar, undang-undang ini telah berjaya mengenepikan dan menghadkan kuasa mahkamah syariah kepada bidang kuasa yang hanya tertakluk kepada hal ehwal berkenaan dengan pewarisan harta, perkara dalam ibadat khususiah serta kekeluargaan. Selain itu juga, qadi yang dilantik mempunyai bidang kuasa yang sangat terhad, tidak seperti sebelum penjajah datang, yang mana kuasa qadi seperti ketua hakim. Baik, para pelajar. Kali ini kita akan sebut pula berkenaan dengan perbezaan ciri-ciri undang-undang Islam dengan undang-undang penjajahan Barat. Kalau ditanya, sebagai orang Islam, sudah tentulah undang-undang Islam merupakan undang-undang paling sesuai, undang-undang yang boleh digunakan dalam semua aspek kehidupan sebagai seorang Muslim. Oleh sebab tu, ciri-ciri undang-undang Islam antaranya ialah berdasarkan manhaj ketuhanan ataupun dipanggil Rabbaniyah. Apa makna Rabbaniyah? Rabbaniyah ialah hukum syariat bukan ciptaan manusia. Bahkan ia adalah satu undang-undang yang ditetapkan oleh yang mencipta manusia. Siapa yang memahami manusia? Sudah tentu yang mencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kita panggil Rabb. Maka ini adalah undang-undang Rabbaniyah, undang-undang ketuhanan, undang-undang daripada Tuhan kita. Yang kedua, antara ciri-ciri undang-undang Islam ialah ianya bersifat universal, alamiyah, sangat sesuai, bukan pada sesuai hanya pada rakyat Malaysia, bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ciri-cirinya ialah undang-undang Islam ialah bersifat syumuliyah. Apa makna syumuliyah? Iaitu menyeluruh. Menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, perundangan yang mencakupi berkenaan dengan kemasyarakatan, kehidupan sama ada berkaitan dengan pegangan yang dinamakan sebagai akidah, ibadat, akhlak, ataupun yang berhubung dengan undang-undang yang umum seperti masalah jenayah, keluarga, sosial, antarabangsa, ekonomi, politik dan sebagainya. Dan yang keempat, ciri-cirinya ialah undang-undang Islam ini merupakan sumber yang asli dan ianya bersifat kekal. Sifat-sifat asli maknanya sabit, yang tetap, yang berada dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW tanpa berlaku sebarang penyelewengan dan perubahan, sama ada ditokok tambah ataupun dibuang. Dan yang kelima, undang-undang Islam itu menghilangkan kesulitan. Apabila sulit, datang mudah. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Itu sifat dia, sifat undang-undang Islam. Apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mahukan kamu mudah dan dia tidak kehendakkan perkara yang susah ke atas kita. Itulah ciri-ciri perundangan Islam. Dan yang terakhir, yang keenam, iaitu memelihara keseimbangan material, yakni kebendaan yang ada. Kita boleh cari harta sebanyak mungkin dan Islam tidak melarang, dan ianya perlulah seimbang dengan kerohanian. Itu adalah ciri-ciri perundangan Islam.